Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya menyenaraikan 21 perkataan yang sangat penting dalam proses untuk menulis ayat atau karangan. Saya cuba mengurangkan jumlah perkataan tetapi tidak boleh kerana semua perkataan yang terpilih adalah sangat penting. Jadi, mari kita ulang kaji bersama-sama perkataan demi perkataan supaya kita benar-benar faham dan kita akan bergerak dengan laju kerana bilangan perkataan agak banyak. Jadi kita mulakan dengan perkataan yang pertama iaitu memupuk. Memupuk maksudnya ialah menjadikan atau menyebabkan subur, iaitu maju, berkembang dan sebagainya. Contoh ayatnya ialah yang pertama, kempen ini berjaya memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua, perpustakaan sekolah itu dihias dengan cantik untuk memupuk semangat membaca murid-murid. Yang kedua, menggalakkan. Maksudnya ialah memberi semangat, memberi dorongan. Contoh, penceramah itu menggalakkan golongan kaya untuk membantu orang yang miskin. Yang kedua, Ibu Ali menggalakkannya menyertai pertandingan membaca itu. Yang ketiga, menghargai ataupun berterima kasih. Maksudnya ialah memberikan penghormatan, iaitu pujian, sanjungan dan sebagainya. Juga maksudnya ialah menganggap penting. Contoh, satu, kita mestilah menghargai jasa ibu bapa. Contoh yang kedua, murid-murid yang baik sentiasa menghargai jasa guru. Perkataan yang keempat ialah berjasa. Maksudnya ialah berbuat kebaikan sama ada kepada negara, kepada anak dan sebagainya. Contoh ayat ialah yang pertama, ibu bapa banyak berjasa kepada anak-anak dengan melahirkan, membesarkan dan mendidik mereka. Yang kedua, Tunku Abdul Rahman digelar bapa kemerdekaan kerana telah berjasa kepada negara. Mematuhi maksudnya ialah menurut perintah atau mentaati. Contohnya ialah satu, Aiman dipuji oleh guru kerana sentiasa mematuhi arahan guru. Yang kedua, pemandu kereta itu mematuhi undang-undang jalan raya dengan berhenti apabila lampu isyarat bertukar merah. Perkataan yang keenam ialah peraturan. Maksudnya ialah segala yang telah ditentukan ataupun undang-undang. Contoh ayat ialah satu, murid-murid perlulah mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, sebelum memasuki muzium negara, kita haruslah membaca peraturannya terlebih dahulu. Perkataan yang ketujuh ialah kemalangan ataupun dalam bahasa Inggeris, accident. Maksudnya dalam bahasa Melayu ialah kecelakaan. Contoh ayat ialah satu, kemalangan jalan raya selalu berlaku di selekoh yang tajam itu. Yang kedua, kita patutlah berhati-hati ketika bermain di taman permainan untuk mengelakkan berlakunya kemalangan. Seterusnya, perkataan yang ke-8 ialah mangsa. Maksudnya ialah orang yang menjadi korban kemalangan. Bukan saja melibatkan kemalangan jalan raya ya. Ia juga melibatkan mangsa banjir, mangsa kebakaran, mangsa tanah runtuh dan sebagainya. Contoh ayat yang pertama ialah semua mangsa kemalangan jalan raya telah dihantar ke hospital. Yang kedua, jumlah mangsa banjir ialah seramai 200 orang. Seterusnya, perkataan yang ke-9 ialah melancong. Maksudnya ialah melawat sambil melihat-lihat. Contohnya ialah satu, hobi saya ialah melancong ke luar negara. Yang kedua, ramai pelancong suka melancong ke Malaysia kerana negara ini sangat unik. Perkataan yang ke-10 ialah bercuti. Maksudnya ialah tidak bekerja kerana hari cuti atau berlibur. Kadang-kadang, bercuti juga membawa maksud melancong. Baik, contoh ayat ialah satu, pada minggu depan saya akan bercuti ke Bukit Fraser. Yang kedua, kita perlu bercuti untuk menghilangkan stres. Perkataan yang ke-11 ialah daftar masuk.
ataupun dalam bahasa Inggeris ialah check in atau register. Maksudnya ialah memasukkan dalam daftar. Contoh 1, kami tiba pada pukul 5 petang lalu mendaftar masuk ke hotel itu. Yang kedua, semasa mendaftar masuk ke bangunan itu, semua pengunjung perlu menunjukkan kad pengenalan. Baiklah, perkataan yang ke-12 iaitu pemimpin. Maksudnya ialah orang yang memimpin. Contoh yang boleh saya beri ialah seperti menteri, ketua kampung dan sebagainya. Contoh yang pertama, pemimpin yang bagus disukai oleh rakyat. Yang kedua, Tun Dr. Mahathir merupakan seorang pemimpin yang hebat. Okey, kita terus kepada perkataan ke-13 iaitu kerajaan. Maksudnya ialah pemerintahan atau negara. Contoh 1, kerajaan Malaysia membeli banyak vaksin untuk rakyatnya. Yang kedua, pihak kerajaan bertanggungjawab menjaga kebajikan semua warga negara. Perkataan yang ke-14 ialah pihak berkuasa. Maksudnya ialah orang yang mempunyai kuasa ataupun pemerintah. Contoh 1, orang yang melanggar peraturan akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Yang kedua, pihak berkuasa telah mengambil tindakan tegas terhadap pemandu mabuk itu. Seterusnya, 15. Bertindak. Maksudnya ialah menjalankan usaha atau mengambil langkah-langkah. Contoh ayat ialah 1. Murid itu bertindak bijak dengan melarikan diri daripada penculik itu. Yang kedua, anggota bomba bertindak pantas untuk memadamkan kebakaran itu. 16. Berkorban. Maksudnya ialah menanggung penderitaan untuk keselamatan orang lain. Contoh 1, anggota tentera telah berkorban menjaga keselamatan negara. Yang kedua, kita hendaklah berkorban masa dan tenaga jika mahu berjaya. Yang ke-17, mengamalkan. Maksudnya ialah melaksanakan, mempraktikkan dan melakukan. Contoh 1, kita patutlah mengamalkan cara hidup sihat dengan selalu bersenam. Yang kedua, Diongoh mempunyai ramai kawan kerana dia mengamalkan sikap yang mesra. 17. Mengelakkan. Maksudnya ialah menjauhkan diri daripada bahaya. Contoh 1 ialah apabila menunggang motosikal, kita perlulah memakai topi keledar untuk mengelakkan kecederaan kepala. Yang kedua, penduduk kawasan perumahan itu bergotong-royong mencuci longkang yang tersumbat untuk mengelakkan nyamuk membiak. Perkataan yang ke-19 ialah bersatu padu. Maksudnya ialah permuafakatan yang kukuh. Contoh 1, rakyat Malaysia hidup bersatu padu sejak dahulu. Yang kedua, kampung itu sangat bersih kerana penduduknya bekerjasama dan bersatu padu. Perkataan yang ke-20 ialah kaum. Maksudnya ialah bangsa. Contoh 1, pelbagai kaum hidup di Malaysia dengan aman. Yang kedua, congkak ialah permainan tradisional kaum Melayu. Dan perkataan yang terakhir ialah masyarakat. Maksudnya ialah kumpulan manusia yang hidup bersama. Contoh ayatnya ialah 1, Dikir Barat sangat popular dalam kalangan masyarakat di Kelantan. Yang kedua, masyarakat yang rajin akan menjadikan negara tersebut maju. Baiklah, begitulah tadi 21 perkataan yang saya fikir sangat penting untuk kita fahami kerana kita akan menggunakannya semasa menulis ayat dan membina karangan. Baiklah, sekian saja buat kali ini sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.